Selamat datang murid-murid ke kelas Madam T. Hari ini kita nak belajar tajuk Matematik tahun 4, tajuk koordinat, tanda titik koordinat. Objektif pembelajaran, murid dapat menanda sekurang-kurangnya 4 titik berdasarkan koordinat yang diberikan dalam sata kartes sukuan pertama dengan betul. Kriteria kejayaan, murid boleh menanda dan melabel sekurang-kurangnya 4 titik berdasarkan koordinat yang diberikan dengan betul. Baiklah murid-murid, kita buat sedikit ulang kaji. Adakah kamu masih ingat gambar raja ini? Nama gambar raja ini adalah sata kartes. Sata kartes. Okey, paksi yang mengufuk, paksi yang cikgu tunjuk ini yang mengufuk adalah paksi X. Manakala paksi yang berdiri, yang mencancang, kita namakan paksi Y. Okey, titik merah ini adalah asalan. Koordinat bagi asalan adalah sifar. Ini adalah cara kita menulis koordinat. Mesti tulis dalam bentuk kurungan dan tengah-tengahnya ada tanda koma. Okey, ada tanda koma di tengah-tengah. Okey, yang berwarna biru ini adalah X. X adalah jarak mengufuk dari asalan. Maksudnya, asalannya di sini. Untuk X, kita bergerak macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai kat sini adalah 5. Maka kat sini X, kita tuliskan 5. Okey. Y pula adalah jarak mencancang dari asalan. Maksudnya, asalan di sini, jarak mencancang kita bergerak ke atas. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau berhenti di sini, maka Y-nya kita gantikan dengan digit 6. Tandakan koordinat di X 63. Mula-mula lukis satu sata kartes. Dari asalan, kita gerak 6 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okey, tengok balik koordinat di atas ni. Okey, X dengan Y. Ingat lagi, X digit pertama adalah X. X adalah jarak mengufuk. Maka jarak mengufuk dia gerak 6 unit ke kanan dan 3 ini adalah jarak mencancang. Maka 3 unit ke atas. Okey, tengok ya macam mana cikgu gerak. Dari asalan, gerak 6 unit ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di sini. Dan 3 unit ke atas. Sambung. Sekarang kita bergerak ke atas. 1, 2, 3. Okey, dah sampai sini. So, langkah kedua, tandakan titik. Okey, tempat yang kita berhenti ni, kita tandakan titik. Tandakan titik. Langkah ketiga, tuliskan X 63. Tuliskan koordinatnya. 6, 3. Seperti dalam gambar. Seterusnya, tanda titik di Y 4 sifar. Mula-mula lukiskan sata kartes. Langkah 1, dari asalan. Gerak 4 unit ke kanan. Yang ini adalah X. 4 unit ke kanan. Okey, yang ini adalah Y.
Y adalah jarak mencancang. Okey. Jadi kita gerak dari asalan, gerak 1, 2, 3, 4. Dan sifar unit ke atas. Maksudnya kita tak payah gerak. Sifar unit dia kekal di tempat ini. Berhenti di sini saja. Langkah kedua, tandakan titik. Okey, dah tanda titik. Dan langkah ketiga, tuliskan Y 4 sifar. Okey, tuliskan koordinatnya pada titik tersebut. Tandakan koordinat di Z sifar 8. Lukiskan sata kates. Langkah 1, dari asalan, gerak sifar unit ke kanan dan 8 unit ke atas. Okey, dari asalan, nampak titik merah ni asalan. Okey, sifar unit ke kanan, maksudnya tak perlu bergerak ke kanan sebab sifar. Sekarang 8 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di sini. Langkah kedua, tandakan titik. Okey, dah tanda. Langkah ketiga, tuliskan Z sifar 8. Tuliskan koordinatnya. Seterusnya, soalan ni, lukiskan sebuah segitiga pada sata kates dan nyatakan koordinat bagi semua titik. Okey, kata kuncinya segitiga. Adakah anda masih ingat segitiga rupanya macam mana? Okey, ini adalah bentuk segitiga. Selain macam ni, yang ini pun segitiga. Yang ini pun segitiga. Segitiga ada 3 sisi. 1, 2, 3. Okey? Setiap satu ni ada 3 sisi. Jadi, sekarang kita nak lukis sebuah segitiga di dalam sata kates. Jadi, kita buat tanda titik dulu. Tanda 3 titik dalam sata kates. Okey. Contohnya, saya boleh tanda macam ni. Yang kedua, kat sini. Tanda ketiga, mungkin kat sini. Okey, boleh tak ini bentuk segitiga? Boleh kan? Okey. Kalau tak nak, saya nak buat segitiga yang lebih besar. Okey, sekarang saya nak buat segitiga yang lebih besar. Saya boleh tanda sini 1, pilihlah 3 titik ya. Okey. Sini 1. Dekat bawah sini 1. Okey, boleh tak dia bentuk segitiga? Boleh kan? Alright. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Kalau saya buat segitiga macam ni. 1, 2, saya tanda 3 titik kan? Sebab tadi kata nak 3 titik. Kalau 3 titik macam ni, boleh tak bentuk segitiga? Dah pasti tak boleh kan? Jadi, yang ini tak boleh bentuk segitiga. Dia tak boleh buat garisan yang sama. Okey? Jadi, saya tanda titik pertama, kedua dan ketiga. Dah siap tanda 3 titik. Sekarang, gariskan. Garis, sambungkan 3 titik. Dah bentuk segitiga. Okey, sekarang dia suruh buat, sudah lukis, dia suruh buat, nyatakan koordinat bagi semua titik. Okey, titik yang pertama saya dah tuliskan. A, lepas tu kita tulis koordinatnya titik ni. Kamu tengok ke bawah, paksi X-nya 7. Lepas tu tarik tepi sini, paksi Y-nya 7. Jadi 7, 7. Paksi B, titik B. Okey, titik B di sini. Tengok kat paksi X, 7.
Lepas tu tengok kat paksi Y, 2. Jadi 7, 2. Titik C. Okey. Tengok paksi X dulu, 3. Lepas tu tengok paksi Y, 6. Jadi 3, 6. Ingat ya, kena tulis paksi X diikuti dengan paksi Y. Okey, sekarang lukiskan sebuah segi empat sama pada sata kartes dan nyatakan koordinat bagi semua titik. Sekarang segi empat sama. Okey, segi empat sama rupanya macam mana? Ya, macam ni, segi empat sama. Okey, apakah ciri-ciri segi empat sama? Segi empat sama mesti ada 4 sisi. 4 sisi, jadi dia ada 4 bucu. 2, 3, 4. Okey. Lagi satu ciri-ciri yang paling penting adalah sama. Segi empat sama, maksudnya semua sisi adalah sama. Okey? Keempat-empat sisinya adalah sama. Yang ini segi empat sama yang kecil pun sama. Okey? Semua sisinya adalah sama. Maksudnya kalau sini awak buat 3 petak, 3 unit, okey. Garisan ni pun mesti 3 unit, 3 unit, 3 unit. Okey? Kalau kamu nak buat 5 unit, okey. Garisan ni pun 5 unit, 5 unit, 5 unit. Faham? Okey. Untuk soalan ini, cikgu nak awak cuba sendiri, cikgu tak akan bagi jawapan. Okey, fikirkan, lepas tu cubalah kamu tandakan 4 titik di sini. Ingat, keempat-empat sisinya mesti sama panjang. Okey? Jadi, akhir sekali, bagaimana menulis koordinat? Koordinat ditulis seperti ini. Okey, dalam kurungan, tulis dulu paksi X, lepas tu koma, paksi Y. Apa itu X? X ialah jarak mengufuk dari asalan. Apa itu Y? Y adalah jarak mencancang dari asalan. Tahukah anda siapa orang ni? Namanya René Descartes. Okey, namanya pun ada Cartes kan? Jadi, beliau adalah orang yang menjumpai sistem koordinat. Jadi, beliaulah yang menciptakan koordinat. Tahukah kamu, dalam peta dunia sebenarnya ada garisan-garisan. Okey, garisan-garisan ini kita namakan sistem koordinat. Sistem koordinat digunakan untuk menyatakan lokasi sesuatu tempat pada peta dunia. Jadi, ini adalah kegunaan koordinat dalam kehidupan harian kita. Okey, itu sahaja. Thank you.